Sejahtera Sabah, agenda Awani khas meninjau kepada berkembangnya usahawanan di kalangan industri pertanian dan agro. Ini termasuklah daripada laut sampailah kepada industri untuk memberikan perkhidmatan. Antaranya saya begitu berbangga kerana saya boleh kembali ke negeri asal saya di Padang Bohong atau Padang Bohong di bawah Pulai Kanga. Ada juga rantaian di mana kita melihat kepada yang paling depan sekali, di mana perniagaan itu berusaha secara langsung dengan pelanggan, dan itu termasuklah perniagaan makanan. Dan saya bersama usahawan-usahawan yang lebih muda daripada saya tapi berjaya mencuburi dalam bidang restoran. Dan yang penting di Perlis lah satu-satunya saya rasa ada tempat yang bernama Anjung Keli, dan saya nak biarkan usahawan-usahawan muda ini, kerana saya difahamkan dia sebenarnya bermula daripada warisan keluarga dan kemudian dibesarkan sampai ke tahap ini. Ini pasangan suami isteri ni, jadi siapa nak mula dulu? Anjung Keli tu asal dulu tu mak punya lah. Sampai tu masa mak ada lagi tu kami pun tolong macam tu je lah. Lepas tu dah mak dah tak ada, jadi kami terus ya. Kata mak asal dulu ni pelajar-pelajar UiTM ni semua kenal ni pasal dia dulu mula dengan kantin di UiTM. UiTM Arau 8 tahun. UUM 14 tahun. Lepas UUM kami terus dekat Polimas Jitra Tanah Merah 3 tahun. Lepas tu terus balik buat kedai. Daripada kantin nak pergi ke restoran, dia walaupun sama perniagaan makanan tapi mungkin strategi berbeza, cara berbeza. Dan pasal apa Keli? Pasalnya Keli ni dia tak bermusim. Dia kalau macam Temenung tu kadang-kadang dia bermusim. Kadang-kadang dia boleh jadi yang kecil, kadang-kadang boleh tak ada. Kadang-kadang dia yang frozen. Jadi Keli ni dia sepanjang waktu dia ada. Dia Keli ni dia kita pelbagai lah. Dia ada yang selalu dia goreng saja. Lepas tu dengan bakar. Ni kita pelbagai, dia bagi ada yang macam masak lemak. Lepas tu jadi ada yang 3 rasa. Lepas tu kari dia. Sebab kadang-kadang tu kan ada yang tak biasa makan ikan keli tu. Kita adakan lauk-lauk lain tu lah. Tapi alhamdulillah kalau yang customer yang duduk mai sini tu, dia kalau dia tak biasa makan ikan keli pun dekat sini alhamdulillah dia boleh makan. Untuk masa depan adakah perancangan untuk pergi franchise ke ataupun untuk buka sendiri, untuk pergi rantau ASEAN ke, kan? Mungkin nak kena pergi balik Agrobank lah untuk membiayai usaha masa depan ni. Macam mana? InsyaAllah. Perancangan tu adalah kalau nak pergi buka kat tempat lain tu, sebab anak-anak pun semua hantar fokus bidang tu. Yang seorang hantar bisnes, yang seorang hantar culinary. Jadi kita cabangkan ke arah tu semua. Alhamdulillah lah dengan Agrobank pun banyak tolonglah. Mudah tu banyak. Sebab saya pekerja-pekerja pun semua akaun bayar gaji pun semua di Agrobank. Lepas tu kalau saya pergi luar, kalau macam misal umrah ke apa, ada kaki tangan Agrobank yang akan mengikutip simpanan tu setiap hari. Ambil servis dia. Alhamdulillah lah, terima kasih banyaklah pada Agrobank. Kita dapat. Sebab tu nanti kita minta dia bagi pembiayaan lebih tinggi, insya-Allah, insya-Allah. Anda sedang menonton agenda Awani Khas yang saya bergerak ke seluruh pelosok tanah air untuk melihat bagaimana kita membangunkan usaha-usaha pertanian. Dan pertanian sekarang ni moden dan berada di mana tertempat. Saya sekarang berada di Tawau, di Kampung Wakuba, kawasan Indra Sabah dan Pas Balong di Tawau. Dan saya nak mengenalkan seorang usahawan tani yang cukup berjaya, Haji Samsudin bin Labandu. Terima kasih banyak Haji kerana sanggup membenarkan kami berada di sini. Mungkin nak minta Haji Samsudin ceritakan, kerana saya masuk naik kenderaan pacuan 4 roda, masuk melalui kawasan kelapa sawit, tiba-tiba ada kawasan peternakan. Dan ini dikatakan antara projek pertanian integrasi yang berjaya. Jadi Haji boleh ceritakan macam mana boleh mula semua ni Haji? Saya akan bermula integrasi ini pada tahun 2003, kurang lebih 30 ekor saja.
Jadi selepas dia itu banyak bantuan-bantuan sudah Agrobank, saya akan membesarkan dia. Jadi sekarang ini kurang lebih 1.800 ekor sudah kambingnya sekarang ini. Kandang kurang lebih 10 unit kandang dia. Jadi pasal ini bantuan-bantuan Agrobank banyak yang dia beri 3 punya lah. Bantuan 3 Haji, sambil kita jalan boleh kita tengok kambing-kambing semua. Okay. Kenapa penting untuk ada pertanian seperti ini, integrasi ini dan macam ladang kambing ni? Adakah kerana permintaan di kawasan Tawau ni kurang lagi dipenuhi bekalannya atau bagaimana? Jadi dia ini permintaan ini kambing di kawasan Tawau ini tinggi, dia punya permintaan tinggi dia ini untuk kalau kambing punya lah, tidak ada masalah pemasaran dia. Jadi itulah saya besarkan peternakan dia ni. Pasal satu adalah perniagaan yang bagus lah ini kambing punya. Jadi pokoknya modal kewangan tu adalah biaya untuk membantu kita memulakan usaha. Tapi untuk menjadikan usaha itu berjaya, kita lah kena tambah ilmu dan pengalaman tu. Ya, itu yang penting dia itu. Mesti kita ada ilmu punya. Kalau tanpa ilmu kita tidak boleh berjaya. Jangan Haji pergi sampai luar negara. Sampai luar negara, sampai pergi Australia, sampai pergi Taiwan, Mongolia, pergi China, pergi Indonesia, banyak tempat sudah Jabatan Haiwan antar sama saya pergi. Haji bagi contoh, kalau pergi dengan Jabatan Haiwan ke Taiwan tu, Haji tengok sana canggih kan? Wah, itu Taiwan terlebih canggih. Pasal dia punya najis itu, dia pakai otomatik dia di bawah itu, lari dia ada pakai kipas, dia terus masuk dalam karung, kering dia. Dia kalau di Taiwan ini tai kambing yang paling mahal daripada kambing lagi. Okey. Pasal dia pakai bajak organik. Saya buat juga di sini untuk organik punya. Jadi itu yang dia punya najis itu saya akan bikin untuk sebagai bajak. Jadi dia punya daun sawi itu saya akan bikin untuk makanan lagi. Saya akan proses, nanti kita akan nampak dia punya mesin itu. Saya akan proses dia punya daun sawi itu. Jadi tidak ada terbuang di sini. Sikit pun tidak ada yang terbuang punya. Semua ada kegunaan punya. Barangkali sikit hari saya bikin kalau macam di Indonesia, saya ada nampak dia kulit kambing pun dibikin keropok juga. Kalau di Indonesia. Kulit kambing? Kulit kambing dibikin keropok juga. Ada bikin baju lah, apalah, semua kasut lah kalau di Indonesia punya. Kalau kita melihat ke depan, apa lagi yang Haji nak buat selepas ini? Sekarang dah ada kambing, lepas tu mungkin boleh cerita sawit pula sedikit. Sawit dia ini memang bagus juga. Saya ada kasih tahu dia orang, pasal kalau kau ada sawit, bagus juga untuk menternak, pasal dia punya daun itu kita kasih makan untuk kambing. Jadi ada kegunaan semua. Jadi tolong untuk kasih gemuk kambing. Jadi dia punya najis kasih balik lagi untuk pergi bajak lagi, bajak organik. Jadi memang baguslah kalau ada kebun untuk sawit punya lah. Tapi ini menternak kambing ini memang cabaran lah. Apa-apa sajalah, bukan menternak lah, tanam sawit pun banyak cabaran. Itulah aku bilang mesti ilmunya yang paling penting dulu. Kita cari dia. Kalau kita akan terjun di situ tanpa ilmu memang gagal punya lah. Ilmu ada dan ada hati kau mau juga bekerja di situ. Saya ini kerja sendiri apa semua. Saya ajar, saya punya anak apa semua. Semua dia okey lah dia. Semua keluarga Haji pun masuk sekali. Ya, semua sekali lah. Saya punya anak itu keluaran universiti semua itu, dia ikut semua saya kerja semua. Haji, kalau kita lihat lepas ni mungkin Haji perlu bersaing dengan petani macam Haji jumpa di Taiwan. Di pasaran tempatan ni bukan lagi saingan Haji, orang lain perlu mengikut jejak Haji. Jadi untuk pergi ke depan tu mungkin boleh biaya daripada Agrobank ke misalnya yang lebih besar, mungkin membuka ladang dalam bentuk estate yang lebih besar supaya ada skala yang lebih besar. Saya kami memang bercita-cita mau kasih besar punya. Jadi itulah Datuk itu hari perjumpaan sama saya, dia bilang bolehlah kasih besar kalau aja apa semua. Jadi saya agak-agak mau kasih besar juga apa semua ini ladang apa semua kan. Jadi ini peternakan, lembu, kambing, semua lah mau bikin lah. Pasal Jabatan Haiwan pun selalu dia usulkan sama saya, dia bilang kalau Haji Samsudin ini okey, pasal dia boleh bikin. Dia betul-betul boleh. Ada yang kita kasih tidak boleh bikin. Jadi kalau Haji dia bilang betul-betul boleh. Jadi itulah saya ada hati besar juga lah. Dalam konteks itu Haji, mungkin sebelum saya habiskan bersama dengan Haji di Tawau ini, kalau untuk mereka yang baru nak masuk menjadi usahawan tani itu, kalau Haji boleh beri satu pesanan yang penting, pesanan apa itu? Jadi itu saja yang saya beri pesanan ini, kalau menjadi usahawan mesti mau rajin. Kalau macam ini mau menternak kambing jangan takut sama kambing. Ada orang menjadi peternak kambing tapi takut sama kambing. Jadi mana boleh jadi peternak kambing? Bukan dia pasal dia baunya, dia bilang bau, tapi saya punya kambing tidak ada bau punya itu. Tidak ada bau, pasal menyebabkan tidak ada bau itu kebersihan mesti ada. Dan kita kena sayang. Sayang, mesti mau sayang dia. Kalau kami punya bahasa Bugis itu sapu-sapu dia, dibelai dia selalu. Kita punya bini pun lari juga kalau tidak disentuh dalam satu minggu. Itu kata-kata orang yang arif. Terima kasih banyak kepada Haji Syamsuddin. Terima kasih banyak Haji. Terima kasih banyak. Sama.
Saya sentiasa suka bila berpeluang bertemu dengan akar umbi, terutamanya golongan muda remaja ini yang sanggup bekerja keras menyahut suruhan kerajaan sebenarnya. Agro ada, pelancongan ada. Jadi saudara Nazril, saya beri peluang untuk ceritakanlah jual Kundasang Guest House ni kepada semua mungkin mereka yang menonton ini. Okey, kami di Kundasang Guest House menawarkan rumah percutian 2 bilik dan 3 bilik yang lengkap dengan dapur dan bilik tidur serta tandas. Dan kami juga menawarkan peralatan barbecue dan wifi secara percuma. So, kalau kamu ada kesempatan datang ke Kundasang, kunjungilah Kundasang Guest House. Jadi kalau mereka yang datang berkeluarga, nak mengambil kesempatan hasil-hasil pertanian segar ini, lettuce lah, daun sup lah apa, mereka juga boleh memasak di dalam sana. Ya. Untuk keluarga. Ya. Tak perlu keluar kan? Tak perlu keluar. Cuma just bawa bahan masak ke sini. Selalu kalau orang duduk memang 2-3 malam gitu? Ya. Dalam 2 ke 4 malam, 5 malam. Okey. Ada yang datang dari Semenanjung dan sebagainya? Ramai. Ramai juga? Ramai. Mereka datang sini naik Kinabalu atau naik Kinabalu datang sini atau bagaimana? Ada yang naik Kinabalu, tapi kebanyakannya just datang sini untuk ambil suasana view and pergi ke hot spring, Desa Dairy Farm di Kundasang. Okey. Apa perancangan seterusnya saudara Nazril, kerana ini mungkin baru hanya permulaan, sudah nampak jalannya dan mungkin Agrobank pun sudah percaya. Ya. Mungkin ini project financing ataupun pembiayaan projek. Mungkin lepas ni boleh dipikirkan lagi perkara-perkara lain. Okey, selepas kami mendapat sambutan yang agak tinggi dan kami tidak dapat menampung permintaan pelancong, saya bercadang untuk menambah lagi 10 unit rumah percutian 3 bilik di tempat yang sama ini. Sekiranya mendapat pembiayaan yang lebih baik dari Agrobank. Itu cadangnya Agrobank juga? Agrobank juga. Bagaimana nampak gaya, ada peluang? Ada peluang. Sudah berbincang? Sudah berbincang. Sebab Agrobank dorang senang berbincang dan mudah untuk mendapat pembiayaan. Ya. Yang mula dulu memang Agrobank yang datang tawarkan atau pergi ke cawangan Agrobank? Saya pergi ke Agrobank dan bawa mereka datang melawat tapak projek dan mereka membagi pembiayaan dengan... Kadang-kadang orang muda ni dia takut kan dengan bank ni banyak birokrasi lah, hitam putihnya, nak borang ini, borang itu. Tapi pengalaman Nazril bagaimana? Okay, pengalaman saya, kita di dalam zaman teknologi ini, kita perlu financial statement. Everyone perlu financial statement. So, because bank perlukan financial statement. Memanglah kena lalu birokrasi, tapi kalau dapat usaha itu memang berbaloi kan? Memang berbaloi. Untuk menuju ke depan, kalau sudah bina lagi, selepas itu bagaimana? Nak pergi ke kawasan lain atau melihat kawasan ini lagi atau masuk perniagaan lain? Kerana usahawan dia begitu kan, dia selalu kembang-kembangkan. Saya akan berkembang pergi ke area adventurous, seperti hutan dan sungai, supaya boleh buat rumah percutian di sana. Ada package lah? Ada package, ya. Sebelum kita habiskan perbincangan ini, saya juga nak minta peluang untuk saudara Nazril berikan pandangan. Kadang-kadang kita rasa kita ada idea kerana kita di akar umbi, tetapi mungkin pembuat polisi dan sebagainya mereka tidak nampak. Jadi kalau saudara Nazril boleh cadangkan pada mereka yang berkuasa ini untuk membuat polisi dan sebagainya, apa lagi yang boleh dikembangkan macam Kundasang ni? Bukan saja Kinabalu, tetapi Kundasang ini menjadi satu tempat tumpuan ekonomi agro pelancongan yang lebih besar lagi. Okey, sekiranya pihak kerajaan dapat membantu dari segi pembelajaran, membuat kertas kerja, itu akan memudahkan semua belia untuk lebih maju ke depan. Sebab melalui kertas kerja yang proper, pihak bank atau agensi-agensi kerajaan akan lebih mudah untuk menyalurkan pembiayaan dana. Kalau pelancongan ini semakin besar, ada yang mungkin fikir dulu saya mula dengan ratus ribu, lepas itu mungkin saya terpaksa melihat pinjaman yang mungkin nilai jutaan. Tidak timbul rasa gusar untuk sama ada mampu bayar balik atau tidak itu di masa depan? Bagi saya, money makes money. Sebab kita tidak perlu takut dengan wang. Wang yang perlu bekerja dengan kita. So, money makes money. Okey.
Anda masih lagi menonton agenda awal ini khas, dan agenda awal ini melihat kepada bagaimana perniagaan itu juga sebenarnya terangkum dalam pertanian, dan pertanian itu boleh dijadikan dengan jaya walaupun bermula secara kecil-kecilan. Dan di seluruh pelosok Malaysia saya bertemu dengan contoh-contoh ini. Sebab itu sekarang saya bersama dengan Datuk Yap Yan Fook. Beliau adalah pengasas dan juga orang nombor 1 untuk Evergreen Livestock Farm, dan ladang ini di Keningau, Sabah. Saya nak minta Datuk memulakan cerita dari lebih 30 tahun dahulu. Waktu tu Datuk kecil, dan untuk pendapatan Datuk kejar lembu orang kampung hilang, lari dan sebagainya. Datuk pergi sekolah pun kena lalu dan redah sungai di Ansip. Tapi sekarang Datuk seorang jutawan, terutamanya dalam aspek tenusu di Malaysia. Tapi saya rasa 90% lebih kita mengimport susu. Jadi sebelum kita pergi cerita import susu lah, bagaimana kita tak boleh keluarkan sendiri, mungkin Datuk nak cerita balik 30 tahun lebih dahulu bagaimana Datuk mula. Jadi daripada itu tahun 1982, pada masa itu 2 ekor. Jadi lembu ini memang diagi dari Jabatan Haiwan Sabah. Jadi pada masa itu harga lembu ialah seekor 1,250, dan juga pertama kali dibagi 2. Jadi potongan dari hasil susu yaitu 25%. Bermaksud itu dapat RM1.000 dipotong RM250 untuk pembayaran balik itu harga lembu. Jadi pelan-pelan lah saya usaha dari 2 ekor. Selepas itu ditambah lagi 4 ekor. Dan juga berapa bulan pegawai datang juga, dia tengok you mampu ke tidak. Dia tanya saya bilang saya mampu lah. Jadi siap buat lah. Tambah sampai 40 ekor, dan juga pada masa itu memang saya parah lah untuk pakai tangan saja perah susu. Pada masa itu belum ada elektrik, terpaksa lah gunakan hand ons lah pergi perah susu. Selepas itu saya boleh mesin lah. Jadi sudah boleh mesin, gunakan satu mesin yang perah 20 ekor. Jadi sudah mau pergi secara komersial sudah. Jadi sampailah tahun 95, jadi saya dapat pinjaman dari Agrobank, yaitu pertama kali dia pinjam saya 2,6 juta lah, dan juga kadar yang rendah. Luckily lah saya ada Agrobank bantu sama saya, sebab saya sendiri pun memang dari keluarga yang miskin. Kalau lah mau buat secara besar-besaran, jadi memanglah tidak mampu. Dari keluarga pun bukan ada kaya, jadi bergantung kepada bank lah. Bank sudah pinjam, saya usahalah secara besar-besaran. Jadi sampailah tahun 2007, jadi saya sudah dapat satu bayangan boleh buat ini secara komersial punya farm lah. Sebab itu ada banyak lawatan juga. Sebelum itu kita punya Menteri Pertanian dan juga Pengarah Haiwan Sabah pun ada bawa pergi lawatan lah di luar negara, dan juga beberapa luar negara yang pergi melawat. Jadi saya pun dapat idea lah, sudah idea, dan juga saya sendiri pun kadang-kadang saya sendiri juga keluar, saya pergi melawat. Jadi akhirnya saya dapatlah satu ladang dari luar negara, yaitu dari Mongolia. Saya tengok dia secara komersial farm, macam mana mau buat. Sejak dari tahun 2007 saya belilah tanah ini. Jadi barulah dapat ini ladang ini yang secara komersial punya itu work smart, tidak hard work lagi, semua gunakan machinery. Dan juga ini pun pinjaman dari Agrobank juga, ini adalah 15 juta, 15 million. Ini biayai oleh Bank Pertanian ini projek. Jadi sekaranglah sampai ini tahap sudah jadi satu ladang begitulah. Dan juga ini 3 tahun yang lalu pun dari pemandu ada pilih saya jadi anchor lah di Sabah, yaitu EPP 13 ini yang dijaga di Sabah sini adalah 93 farmer lah. Di sini di bawah jagaan saya ini dibagi grant lah, kemudahan ini lebih kurang ada 13,5 juta, dan juga ada juga 3,8 juta untuk membayari satu kilang, satu kilang. Dan juga yang duit yang lebih itu akan dikasih 100% itu grant kepada smallholders lah di Sabah ini. Yang lain dapat ini solar
milking machine dan juga ada yang dapat lembu. Okey. Jadi selepas tu sekarang saya punya kilang pun memang tidak cukup lah itu duit 3 juta lebih. Jadi saya sekarang bikin sudah 2 kilang, satu di Keningau, satu di KK iaitu di Lokawi. Jadi kosnya adalah 40 juta lah itu kilang dibuat. Jadi ini pun pinjaman dari Agrobank juga ada 20 lebih juta lah. Datuk boleh kongsi kepentingan kita meningkatkan supaya lebih komersial, lebih profesional kerana EPP dan transformasi ekonomi ini bukan saja untuk menjana kemakmuran tetapi juga untuk strategi bagi mengurangkan kebergantungan negara kepada sumber makanan dan minuman luar dan terutamanya dalam bidang susu dan tenusu ni. Kenapa kita bayar RM8 1 liter dan sebagainya sedangkan kita juga boleh bina kapasiti. Saya dengar kita punya sumbangan untuk tenusu kita sendiri hanya sekitar 2% saja dan kita mau naikkan lagi itu. Ya, boleh. Itu tidak masalah lah kalau mereka mempunyai kawasan yang cukup. Saya yakin bahawa ini importation ini boleh kasih kosong lah, zero. Sebab ini saya pun ada pengalaman sudah untuk membuat secara besar-besaran lah. Dan juga saya yakin lah. Sebab ini sudah pengalaman saya melalui dari 2 ekor lembu itu meningkat pergi beribu-ribu ekor. Jadi inilah saya punya pengalaman. Kalau saya rasa kalau kerajaan serius ada kawasan dikasih keluar, ini akan tidak perlu lagi mau import di luar negara. Sebab ini lembu ini dia boleh mengeluarkan 3 hasil lembu tenusu ini. Lembu 1 bila dia beranak dia dapat sudah anak. Lembu 2 bila dia beranak sudah itu musim dia sudah para susu. Jadi dia punya susu hari-hari boleh jual. Selepas tu boleh dapat juga itu cash flow. Every day. Kalaulah production 1 ekor sehari dapatlah 12 liter. Dengan harga RM2.5, dia pun boleh dapat hampir RM30 sehari. Dan juga apa yang kos sudah ditutup. Dan juga lembu ini secara bukan lagi macam tradisi yang dulu dilepas. Sekarang ini lembu semua dalam di kandang. Dan juga senang dimonitor. Lepas ini lembu kurung di kandang, jadi setiap hari boleh collect dia punya manure. Dan juga dia punya wastewater juga ini boleh kita collect dan juga boleh recycle balik pergi ladang. Jadi inilah kebaikan ini tenusu ini dia boleh dapat 3 dia punya hasil. 1 ekor lembu dia boleh mengeluarkan 3 produk yang boleh bawa keuntungan. Jadi saya rasa kalau kerajaan ini serius, fokuslah kepada ini tenusu saja yang saya nampak ini boleh bawa keuntungan yang cepat lumayan dan terus. Dan kita boleh 100% bekalan susu tempatan. Ya, boleh, tidak masalah. Macam sekarang ini saya punya reference ini dalam 1 hektar setahun sudah 20,000 liter susu. Boleh mengeluarkan hasil. Ini sudah proven sudah di sini. Sudah dalam masa 5 tahun sudah ada rekod sudah sini. Jadi bermaksud ini dan juga begini, dalam 1 hektar juga dia boleh kasih keluar juga 3,000 kilo itu live cattle punya weight. Berat. Lembu yang hidup 3,000 kilo. Jadi kalau Malaysia kurangkan berapa banyak, dari sini boleh convert balik dan juga cari yang kawasan begini, serius, fokus, mesti pencapaian itu boleh capai. Apalagi yang sekarang ini, Malaysia adalah nombor 2 besar tanam kelapa sawit. Sekarang kita punya kernel cake, semua dijual pergi luar negara. Dan juga inilah satu makanan yang paling bagus untuk kita punya binatang. Seperti lembu tenusu semua. Jadi kenapa kita tidak gunakan sepenuh hasil yang mempunyai ada produk di negeri sendiri. Hasil pula yang begitu bagus dijual pergi Europe. Lepas tu kita beli lagi balik daging, beli juga daging susu balik. Ini saya nampak tidak berapa betul ini. So, maknanya kita tutupkan perbincangan ini Datuk dengan rumusan bahawa orangnya kita ada, Datuk sudah bukti, mula pun dengan 2 lembu pun boleh sampai ke tahap ini. Cuacanya baik untuk industri ini, sumber alam semula jadinya pun ada, dana pun kita ada bank, Agrobank yang boleh memberikan dan terbukti itu. Semua yang perlukan cuma serius dalam kepimpinan untuk melakukan benda ini. Buat saja. Buat saja. Yakin kita boleh buat? Saya yakin. Terima kasih banyak kepada Datuk. Semoga berjaya lagi ke tahap lebih tinggi. Terima kasih banyak kepada anda yang telah menonton. Ini antara cerita di mana kita mungkin bermula dengan kecil-kecilan tetapi berkat usaha, kejayaan dan juga dengan modal yang disediakan, pinjaman dan sebagainya, insya-Allah kita juga boleh menjadikan bidang pertanian bukan saja untuk Kendiri tapi juga untuk ekspor ke seluruh dunia. Saksikan lagi episod khas Agenda Awani Khas ini untuk mengetahui lebih banyak lagi cerita tentang kebangkitan negara dalam bidang pertanian.
Thank you.